Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda semua yang terus bersama dengan kami di TV1 setiap Isnin bersama dengan saya dan juga Syira untuk Bicara Pengguna. Ya, seperti biasa Bicara Pengguna malam ini bersiaran secara langsung di saluran berita RTM menerusi My Freeview 1, 2, 3 dan TV1. Dan kami juga bersiaran secara dalam talian di Facebook carian berita_RTM ataupun di Facebook carian Lima Bicara. Baik. Kita dalam keadaan yang gusar sekarang ni, Syira. Jadi kepada anda semua rakyat Malaysia yang prihatin, pastikan anda patuh kepada norma baru kita, SOP yang sentiasa kita ingat dan kita praktikkan dalam hidup kita. Betul. Diingatkan lagi sekali untuk di mana anda berada, pastikan anda menggunakan aplikasi MySejahtera kerana ia terbukti dapat membantu untuk mengurangkan atau mempercepatkan menghubungi kontak rapat. Ya, betul tu. Hashtag kita jaga kita. InsyaAllah kita akan menang. Baik, malam ini Bicara Pengguna lagi satu isu, lagi satu perkara yang saya rasa amat menarik sekali. Ya. Sepanjang ataupun bermula pada awal tahun sejak pandemik COVID-19 ini berlaku, ramai yang mula mengalih perhatian daripada karier yang berkerjaya kepada karier untuk berniaga. Ya, dunia perniagaan yang kita tak tahu potensinya bagaimana, tetapi inilah yang kita lihat potensinya besar kerana ini satu-satunya peluang untuk anda jadikan perniagaan sebagai sumber pendapatan. Ada di kalangan kita yang ada duit, ada modal tapi tak tahu nak berniaga apa, Syirah. Ada juga yang macam ada modal, ada duit tapi tak tahu perniagaan yang berpotensi ni. Anda tak tahu nak tanya mana. Malam ni kami sediakan panel untuk anda. Kalau anda nak tahu, kena setia bersama Bicara Pengguna. Baik, malam ini Bicara Pengguna membawakan kepada anda FIM 2020 ataupun Franchise International Malaysia 2020 sedia peluang menjadi usahawan. Jadi kalau ada sebarang soalan ataupun kemusykilan, anda boleh lontarkan soalan anda ke Facebook kami di berita_RTM dan juga anda boleh menelefon kami secara langsung di studio di 03 2282 9841. Jom kita ke sandiwara, Azrul. Kita nak tahu apa cerita minggu ni. Jom. Okey, lock. 250,000 aku okey. Boleh lock. Okey, terima kasih Azan. Wow, 250,000 Oh, lainlah kau sekarang kan dah berjaya. Dulu berniaga semua hancur, tak berjaya kan. Aku tengok dalam sosial media kau naik apa orang cakap apa gambar-gambar kau pergi London, Paris, betul perniagaan kau pun besar sekarang cerita sikit. Apa perniagaan yang kau buat ni? Jarang orang Melayu pakai kod 3 hari ni. Okey, kalau kau ingat aku dulu pernah dipanggil dalam program oleh salah sebuah agensi kerajaan untuk menyertai program yang kalau kau pernah dengar franchise nama dia. Oh, franchise. Bukan french fry. French fry tu yang kau selalu makan tu. Oh, ini franchise. Franchise. Aku macam pernah dengar ni, franchise. Oh, yang macam kita pergi shopping mall, apa pusat beli belah tu, yang ada banyak kedai-kedai tu kan, yang jenama-jenama yang dahsyat-dahsyat tu, itu franchise kan? Betul. Tak kisahlah kedai tu dekat Melaka ke, Negeri Sembilan ke, Pahang ke, selagi jenama dia sama, kau boleh tangkap lah itu memang apa yang kita panggil sebagai franchise. Dan itulah yang aku start sekarang ni. Yalah, sertai juga. Jadi kau ceritalah apa benefit, apa faedah yang kita dapat kalau kita jual franchise ni? Cerita dia macam ni. Bisik-bisik tak seronok lah. Yalah, kita dua orang kat sini. Betul. Okey, macam ni. Program franchise ni bagus untuk orang yang biasanya ada modal. Tapi tak tahu nak berniaga apa, nak bisnes apa, nak mulakan dengan apa, takut gagal dan sebagainya. Jadi kita join, kita akan dapat diberikan latihan, khidmat nasihat, kaedah, cara, SOP sebenar tentang bagaimana nak memulakan perniagaan. Dan yang paling penting sekali, perniagaan tu adalah satu cara yang paling mudah untuk diusahakan sebab jenama dah ada, tinggal nak menggerakkan semua. Maksudnya sekarang ni, contohnya kan, macam aku ada modal, ada duit sikit nak buat perniagaan, tapi takut gagal. Jadi kita pergi ke Persatuan Franchise Malaysia. Kita pilih jenama-jenama ataupun syarikat-syarikat yang dah establish yang kukuh ni, kita sertai mereka. Terima kasih lah kalau macam tu aku dah dapat idea, aku dah ada semangat kan. Sebab apa? Sebab sekarang ni aku nak pergi ke Persatuan Franchise Malaysia. Nak tengok apa yang aku boleh dapat kat sana. Kita jumpa lagi Baik. Kita telefon aku.
Baik, itu sedikit mukadimah apa itu franchise, tapi kita faham ramai usahawan yang masih tidak menyangka perniagaan franchise ini sebenarnya mempunyai satu bawa pulang yang lebih baik daripada perniagaan yang kita akan bincang lebih lanjut bagaimana kos itu boleh dibawa pulang atau perbezaan perniagaan franchise dengan industri-industri yang lain. Tapi apa yang kita nak tekankan adalah kebanyakan kita melihat industri ini, perniagaan franchise ini sebagai satu perniagaan yang mahal. Dari segi kosnya, mungkin pengurusannya, bagaimana dengan pengurusan perniagaan, pengurusan sumber manusia. Kalau anda nak tahu, jom kita terus bersama dengan Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHCP, Dr. Alauddin Sidal. Apa khabar? Khabar baik. Dan di sana ada bunga juga Prof. Dr. Azmawani Abdul Rahman, Pengerusi Pendidikan dan Penyelidikan Persatuan Franchise Malaysia MFA. Apa khabar? Selamat datang. Baik, alhamdulillah. Ceria hari ini. Rasanya kita ada satu mission yang kita nak sampaikan kepentingan Malaysia, franchise kepada rakyat Malaysia. Ya, Tapi sedikit janggal bila kita panggil KPDNHCP di studio, kebanyakannya lebih kepada dengan harga barang dari segi penguatkuasaan. Apa sebenarnya hubungan peranan KPDNHCP dengan industri franchise ini? Silakan. Terima kasih Syirah. Matlamat penubuhan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna terbagi pada dua, iaitu yang pertama dari segi membangunkan perdagangan dalam negeri dan yang kedua menjaga kemaslahatan pengguna. Jadi salah satu daripada visi kementerian adalah untuk memastikan perdagangan domestik yang progresif dan yang mapan. Jadi untuk mencapai visi tadi adalah dengan memperkasakan sektor-sektor ekonomi dalam negara, termasuklah industri franchise ini. Jadi perniagaan franchise ini menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara, memberi peluang kepada kerjaya dan juga meningkatkan pendapatan para penggiatnya, mereka yang terlibat dalam perniagaan tersebut. Jadi dikatakan tadi dalam keadaan ekonomi negara yang masih perlahan akibat daripada pandemik COVID-19, pemulihan ekonomi akan dapat dipercepatkan dengan penglibatan penggiat-penggiat franchise ini, usahawan-usahawan franchise ini dalam bidang perniagaan franchise. Dan ini selanjutnya boleh membuka peluang-peluang pekerjaan yang baru kepada masyarakat yang terkesan akibat kehilangan pekerjaan dan juga kemerosotan pendapatan akibat pandemik COVID-19. Berbeza dengan perniagaan konvensional, perniagaan franchise ini mempunyai kelebihan-kelebihan yang tersendiri. Antara kelebihan tersebut adalah para penggiat ataupun usahawan yang berminat untuk menceburi ini telah pun tersedia dengan jenama, dengan sistem, dengan model perniagaan yang telah mantap. Jadi ini lebih memudahkan mereka untuk melaksanakan perniagaan franchise mereka. Dan pada masa yang lain, pada masa yang sama juga, hubungan antara franchisor dan juga franchisee itu dirangkum dalam satu perjanjian ataupun namakan kontrak yang saling memberi manfaat kepada kedua-dua belah pihak. Jadi di sini mereka yang ingin melibatkan diri dalam industri ataupun perniagaan franchise ini akan menerima bantuan daripada franchisor, misalnya dari segi kaedah perniagaan, latihan, pemasaran, aspek-aspek teknikal, bekalan dan sebagainya. Jadi itu adalah antara perkara-perkara yang memberi kelebihan kepada mereka yang melibatkan diri dalam industri franchise. Dan saya boleh katakan juga bahawa
negara kita ini mempunyai ekosistem dan governance yang memang baik bagi pastikan pertumbuhan dan perkembangan industri franchise ya. Jadi dengan adanya kawaslia dan juga sokongan daripada agensi-agensi kerajaan dalam bidang perniagaan franchise ini, maka mereka yang melibatkan diri dalam perniagaan franchise ini bolehlah dikatakan bahawa dapat meminimumkan risiko perniagaan mereka berbanding dengan perniagaan secara konvensional. Baik, pameran dan persidangan antarabangsa franchise ini kita tahu dah lama, berpuluh-puluh tahun. Tapi tahun ini ada sedikit kekangan. Dan macam mana pengaturan pameran dan persidangan untuk tahun ini? Okey. Silakan. Seperti mana yang kita tahu tadi, Doktor baru berbicara tentang kepentingan macam mana perniagaan franchise boleh menjadi satu peluang untuk pengguna dan rakyat Malaysia. Sedang berlangsung sekarang adalah Franchise International Malaysia yang kalau kita bercerita tentang Franchise International Malaysia ini ada dua komponen, iaitu pameran dan juga persidangan ya. Jadi Franchise International Malaysia ini sedang berlangsung sekarang, jadi semua rakyat Malaysia, pengguna, bakal usahawan sedia ada patut mengambil peluang untuk sama-sama terlibat dalam Franchise International Malaysia. Jadi apa yang saya nak highlightkan pada hari ini Franchise International Malaysia ini merupakan satu event yang amat berprestij yang we should not miss lah sebab ini merupakan the only franchise exhibition and conference di mana ianya adalah anjuran KPDN HEP dan juga Persatuan Franchise Malaysia, dan the only conference, persidangan, pameran yang actually disokong dan diiktiraf oleh international body seperti World Franchise Association, World Franchise Council dan juga Asia Pacific Franchise Confederation dan juga Matrade ya. Jadi sedang berlangsung 15 hingga 21 dan ini adalah tahun yang ke-27 penganjurannya ya. Dan special pada tahun ini penganjurannya adalah secara virtual kerana sepatutnya selalunya pada bulan 4 yang tahun-tahun yang lepas ni kita buat di PWTC, KLCC ya, tapi walaupun virtual mempunyai kelebihan-kelebihan yang tersendiri. Kalau dahulu macam sekitar Lembah Kelang datang especially pengguna yang nak tahu apa perniagaan franchise tu. Jadi limited daripada luar Lembah Kelang dan KL Jadi pada tahun ini sebab dia virtual, especially pameran cross border, tak kira di mana berada, tak kira bila dan kita extend 7 hari. Jadi membuka peluang kepada lebih ramai pengguna rakyat Malaysia untuk mengetahui apa itu perniagaan franchise. Dan kita punya tema pada tahun ini, tema kita adalah Beyond 2020 towards digitalizing franchising. Maknanya tema ni memang tema yang amat relevan dengan keperluan zaman sekarang lah, yang di mana kita dengan COVID-19 ni. Jadi digitalization itu merupakan satu elemen yang amat penting. Jadi sebagai pengguna kita dapat lihat bagaimana perniagaan franchise ini sendiri, kerana kita tahu yang ekonomi negara hari ini dipacu oleh pendigitalan. Jadi perniagaan franchise juga menyumbang kepada ekonomi digital. Dan pengguna bakal usahawan dapat melihat bagaimana perniagaan franchise ini juga turut menyumbang dan bagaimana mereka terutama yang macam nak mencari pekerjaan nak mencari bisnes macam mana jadi mereka boleh lihat kalau tidak pun sebagai pengguna, usahawan, mereka boleh melihat itu sebagai platform untuk kalau sekiranya nak menyumbang sebagai tenaga kerja dalam bidang industri franchise Azrul, nampak seronok bila Prof cerita ada digital secara virtual dan benda ni satu kelainan yang mungkin sebagai sejarah MFA. Sila Azrul, apa soalan Azrul ni? Saya sebenarnya kalau ikutkan salah seorang penyokong dan juga pelawat tegar setiap kali ada Franchise International Malaysia, saya akan pergi. Tak kira di mana, di PWTC ataupun di KLCC. Tapi satu soalan saya sebelum kita berhenti rehat. Bila kita bercakap tentang perkara-perkara digital ni, selalunya beralih kepada belia-belia yang mana mungkin fresh graduate ataupun yang baru lepasan universiti dan sebagainya. Sasaran untuk mereka menyertai franchise ni bagaimana? Tapi jangan jawab dulu kerana kita akan bagi Prof dan Doktor merangka jawapannya. Jadi kepada anda nak tahu jawapan, kita jumpa selepas ini.
Kepada anda yang mungkin baru saja bersama dengan kami di Bicara Pengguna pada malam ini, mungkin tertanya-tanya apa topik yang kita bincangkan. Malam ini kita berbincang tentang Franchise International Malaysia 2020 sedia peluang menjadi usahawan. Jadi kepada anda yang berada di luar sana yang mungkin sedang merangka peluang perniagaan ataupun mencari peluang dalam dunia perniagaan, ini adalah peluang untuk anda. Anda boleh menghantarkan soalan anda ke Facebook kami di berita_RTM ataupun menelefon kami di studio di 0322829841. Sementara saya menantikan soalan anda, jom kita tengok dulu carta pengguna minggu ini. Di tempat yang ke-5, lindungi kelangsungan ekonomi, Harian Metro. Di tangga yang ke-4, Twitter alami gangguan berjuta pengguna terjejas, Cosmo. Di tangga yang ke-3, Bank Negara Malaysia jangka bisnes kembali rancak separuh kedua 2020, Berita Harian. Di tangga yang ke-2, selenggara paip untuk kesan kebocoran, Berita Harian. Topik apa, isu apa yang mengungguli carta minggu ini? Kena tunggu. Nanti saya akan beritahu kepada anda semua. Baik, di belakang saya ini kita ada, inilah dia Franchise International Malaysia 2020 secara virtual, di mana kalau kita dapat melihat di skrin ini adalah apa yang akan anda perolehi. Tapi sekejap lagi saya akan godek-godek untuk tengok masuk ke Expo Hall, live session dan sebagainya. Jadi soalan saya tadi, mungkin ramai lepasan universiti ataupun yang baru habis belajar, anak-anak kita, adik-adik kita yang mencari peluang perniagaan yang masih lagi tak tahu apa nak buat. Franchise lah jawapan dia. Kerana apa? Kerana dari segi penjenamaan, dari segi promosi dan juga strategi perniagaan memang terbaik sekali. Jadi saya nak tanya doktor ataupun prof, dua-dua boleh jawab, tak ada masalah. Sasaran belia-belia yang mana baru habis belajar dan sebagainya yang mencari paksi ataupun platform untuk berniaga ni, adakah franchise pilihan mereka yang tepat? Okey. Baik, terima kasih. Sebenarnya di peringkat kementerian dan juga agensi-agensi yang terlibat dengan pembangunan franchise, begitu juga dengan Persatuan Franchise Malaysia, kita memang mempunyai perancangan dan juga program untuk semua peringkat. Baik kepada golongan belia ataupun golongan muda, lepasan institusi pengajian tinggi ataupun lepasan daripada persekolahan yang mahu menjadikan franchise sebagai karier ataupun kerjaya mereka. Begitu juga dengan syarikat-syarikat yang baru ataupun usahawan-usahawan yang baru bermula, yang baru masuk ke dalam industri. Begitu juga dengan mereka usahawan yang telah pun bertapak di peringkat domestik dan ingin meluaskan pasarannya di luar negara ke peringkat yang lebih global. Jadi apabila bercakap mengenai produk dan perkhidmatan franchise ini, sebenarnya ia bergantung kepada pilihan bakal-bakal usahawan ataupun usahawan itu sendiri. Kerana di hadapan mereka terdapat banyak package-package franchise daripada pelbagai jenis kategori dan juga bidang sektor, ya. Sama ada dalam sektor F&B, sama ada dalam sektor pendidikan, sama ada dalam sektor asuhan, perkhidmatan, penyelenggaraan, kecantikan, kosmetik dan sebagainya. Jadi bagi generasi muda ataupun golongan belia yang ingin
menceburkan diri ataupun menjadikan perniagaan franchise ni sebagai satu daripada pilihan mereka. Jadi mereka boleh mendapatkan nasihat dan juga bimbingan daripada kementerian, daripada Persatuan Franchise Malaysia tentang potensi bidang yang mereka minat, ingin ceburi, yang ingin mereka pilih, dan juga dari segi khidmat nasihat yang lain, termasuklah yang melibatkan pakej-pakej yang bersesuaian dengan kemampuan mereka. Salah satu daripada persepsi yang biasa kita dengar adalah pakej franchise ini adalah mahal-mahal belaka yang mungkin sukar untuk dilibati ataupun sukar untuk disertai oleh mereka yang baru untuk menceburi dalam bidang keusahawanan, termasuklah golongan belia dan sebagainya. Tetapi sebenarnya persepsi tersebut tidaklah tepat kerana seperti saya katakan tadi, berdasarkan rekod pendaftaran franchise di kementerian, terdapat lebih kurang 77 franchisor yang ada menawarkan pakej-pakej franchise yang kita katakan franchise mampu milik dan juga franchise mikro, iaitu yang di bawah 100,000 ataupun yang di bawah 50,000 ya. Jadi mereka boleh melihat ataupun mereka boleh mengenali franchise ataupun pakej-pakej yang berkenaan dengan bantuan dan juga bimbingan daripada Kementerian Persatuan Franchise, yang selepas itu juga mereka bolehlah membuat keputusan yang mana agaknya pilihan mereka ataupun bidang yang mereka minati, dan selepas itu kita akan bawa selanjutnya, kita akan bimbing selanjutnya dari segi perlatihan dan sebagainya sebelum memasuki bidang berkenaan dari aspek latihan, nasihat dan sebagainya. Baik, macam doktor jelaskan tadi, maklumat-maklumat itu boleh didapati kalau sekiranya usahawan itu sendiri menghubungi pihak franchisor. Tapi apa kelebihan yang program ini letakkan bagi menarik minat pengguna untuk menyertai program ini? Apa perbezaan? Sebab kita tahu maklumat boleh ambil daripada franchisor, tapi apa program ini sediakan kelainannya? Okey, Franchise International Malaysia ni yang kita buat sekali setahun ni ya. Of course satu peluang yang tak boleh dilepaskan ya. Sebab saya kata tadi ada dua komponen, exhibition seumpamanya. Ini merupakan satu platform di mana pengguna ataupun usahawan ataupun yang berminat nak menjadi usahawan boleh rujuk dan berinteraksi terus. Sebab lebih daripada 50 pempamer terdiri daripada franchisor dalam dan luar negara, termasuk juga agensi seperti KPDHP sendiri di situ, PNS, Malaysia Franchise Association. Jadi semua maklumat tu dekat one stop center, tak perlu nak pergi website sana, website sini at this point of time, especially pada yang baru nak berjinak-jinak, baru nak berkenalan dengan franchise ya. Dan one stop center, dan dalam kita punya pameran ni ada live chatting, ada maklumat, ada macam-macam lah seperti yang akan ditunjukkan nanti. Dan apabila kita pergi daripada satu booth ke booth yang lain, di situ pun kalau kita nak maklumat, tersedia semua maklumat-maklumat yang boleh kita download dan package semua ada di situ. Jadi itu dari segi pamerannya, dan juga kita kata lebih daripada 50 pempamer at one place kan. Jadi of course dia lebih mudah, dan apabila just click dan dia agak standard ya, sebab maknanya you will be familiar cepat dengan format yang sedia ada tu. Dan yang istimewanya apabila ada pameran ni, maknanya franchisor pempamer ni dia dah menyediakan maklumat tu. Dah menyediakan maklumat tu, dan maklumat yang lengkap ya. So itu dari segi pameran dia. Dan juga kita kata macam mana kita nak tarik minat ya untuk
kita kata pelajar atau bekas siswaza ataupun sesiapa saja setiap golongan masyarakat, sebab melalui komponen yang lagi satu iaitu conference persidangan ya. Jadi persidangan pada kali ini sebenarnya satu kelainan yang kita buat tu, kita lebih daripada tiga hari. Normally kita buat dalam 1 hari sahaja. Jadi kita menyediakan di situ, nanti kita tengok lebih daripada 20 topik oleh lebih daripada 10 speaker yang berpengalaman. Mereka ni terdiri daripada pengamal industri dan juga franchise consultant dalam dan luar negara. Baik, kalau Prof boleh bimbing Azrul macam mana kita nak gunakan laman sesawang tu, Azrul? Cari sendiri. Kalau saya You tengok dekat situ kan, macam you masuk tengah kan, explore cakap. Contohnya Syirah, kita masuk, yang saya tak menariknya dia seumpama kita memang berada di dalam hall ataupun dewan ni. Betul. Kan, kalau contohnya kita ke expo hall ni, jadi di mana semua franchisor semua Macam ada booth di sini. Jadi kalau anda dapat lihat contohnya, saya klik ataupun saya tekan kepada Mary Brown. Jadi inilah dia contoh di mana anda ingin mengetahui perniagaan apa yang dibawakan oleh Mary Brown, apa package yang diberikan oleh Mary Brown. Kita boleh tekan di sini company materials. Di mana di sini akan keluar latar belakang ataupun profil company yang mana akan membuatkan kita lebih kenal company tersebut. Dan yang paling terbaik, Syirah, adalah ini yang paling saya suka, interaksi tadi. Yang seperti Prof cakap tadi, interaksi di mana kalau kita ada sebarang soalan, kita klik saja di sini. Ini antara pegawai-pegawai yang ada daripada Mary Brown dan juga mungkin daripada MFA. Yang dalam talian, Prof? Ya. Dalam talian. Jadi contohnya kita terus boleh klik di sini dan terus boleh tanyakan soalan. Ini satu perkara yang menarik bagi mereka yang berada di luar sana. Jangan jadi alasan, saya tak ada kat KL, tak boleh. Seperti Prof cakap tadi, ini cross border. Di mana saja anda berada, mungkin yang belajar di luar negara, nak balik Malaysia, nak berniaga dekat Malaysia nanti, inilah peluang anda. Jadi bermula daripada 15 hari bulan hari itu, kita dah mula exhibition ini ataupun pameran dan juga conference 15 hingga 21 Oktober. Jadi caranya sentuh, dapat jawapan, cari modal, buka bisnes. Baik, bila cakap pasal cari modal, kita nak ada satu persoalan. Bila mana ada perniagaan franchise ini nak buka satu cawangan atau franchise yang lain, dari segi kewangan pembiayaan itu bagaimana hubungan MFA dengan pihak bank? Bagaimana? Okey, dari peringkat kementerian, sebenarnya kerajaan telah pun memperuntukkan hampir 20 juta lah di bawah rancangan Malaysia ke-11 untuk kementerian melaksanakan program-program pembangunan. Secara umumnya kita boleh bagikan kepada dua program, iaitu yang pertama kita namakan sebagai franchise domestik. Jadi di sini diadakan aktiviti-aktiviti seperti penganjuran expo jelajah franchise dalam negeri untuk mendekatkan franchise itu kepada masyarakat dan juga bakal-bakal usahawan. Dan kemudian dari segi program-program kesedaran mengenai perniagaan franchise, khidmat nasihat, pendaftaran untuk memulakan perniagaan sebagai franchisee dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah franchise expansion. Itu franchise expansion adalah kita ingin mempromosikan jenama franchise Malaysia itu ke pasaran antarabangsa. Yang ini kita membawa franchisor tempatan yang telah pun mempunyai tapak yang kukuh di peringkat domestik untuk mengembangkan sayapnya ke pasaran serantau dan juga memperluaskan rangkaian perniagaan mereka di peringkat global. Dan untuk franchise domestik ini, pihak kementerian juga sebenarnya telah dan juga sedang melaksanakan pelbagai program, misalnya seperti webinar mengenai perniagaan franchise. Kita tahu bahawa dalam keadaan di mana kita masih lagi melalui fasa PKP bersyarat ni, jadi program
pelaksanaan seminar penerangan melalui webinar ini adalah merupakan satu perkara ataupun satu medium yang kita laksanakan untuk mempromosikan perniagaan franchise ini dengan menjemput tokoh penggiat, agensi-agensi yang terlibat dengan pembiayaan untuk memberikan penerangan kepada masyarakat, kepada mereka yang berminat. Baik doktor, kalau boleh kita gantung dulu sebab saya rasa ada lagi banyak input yang doktor boleh jelaskan dari segi bagaimana bantuan yang boleh diberikan KPDNHP kepada usahawan-usahawan Malaysia. Kalau anda nak tahu lebih lanjut, anda terus setia bersama Bicara Pengguna. Kita kembali selepas ini. Kereta api Tanah Melayu Berhad melengkapi polis bantuannya dengan smart helmet atau topi keledar pintar yang mampu mengesan suhu orang ramai secara terus di kawasan platform atau dalam train. Peranti pintar yang harganya dikatakan boleh mencecah RM50,000 seunit itu diperkenalkan sebagai tambahan kepada amalan prosedur operasi standard SOP sedia ada KTMB bagi mengekang penularan COVID-19. Penggunaan smart helmet atau topi keledar pintar ini sebagai penambahbaikan kepada SOP sedia ada dan ia dipakai anggota polis bantuan KTMB yang akan meninjau penumpang di kawasan platform dan di dalam train secara rawak. Ketepatan teknologi pengimbas suhu topi keledar ini adalah 99.99% dan mampu mengesan suhu badan penumpang dari jarak 2 hingga 3 meter. Visor atau pelindung muka pada topi keledar pintar akan memberi amaran kepada pemakainya jika ada penumpang dikesan melebihi suhu normal badan, iaitu melebihi 38 darjah Celsius. Diharapkan dengan kaedah yang dilaksanakan ini akan dapat meningkatkan keyakinan penumpang untuk menggunakan perkhidmatan KTMB. Baik, itu dia pengaplikasian penggunaan helmet pengimbas suhu cegah COVID-19 bagi meningkatkan kepercayaan pengguna. Itulah pelbagai inisiatif rancangan kerajaan bagi memastikan ekonomi kerajaan itu sentiasa bergerak. Itu juga yang kita kongsikan hari ini berkaitan dengan franchise. Apa kaitannya dengan ekonomi, kerana kita tahu ia dalam satu bidang perniagaan. Tapi tadi kita ada gantung soalan, doktor. Kita nak tahu bimbingan yang diberikan, kita dapat tahu sebelum kita membuka cawangan dan sebagainya, kewangan mesti kukuh, ilmu mesti ada. Jadi apa yang KPDNHP sediakan bagi mereka-mereka yang berminat dalam industri franchise ini? Saya sambung semula sebelum kita pergi kepada program bantuan franchise ni. Jadi secara umumnya bantuan ni kita boleh bahagikan kepada dua lah. Satu, bantuan dari segi skim pembiayaan, dan yang kedua, bantuan dari segi teknikal dalam bentuk latihan, bimbingan, pemadanan perniagaan yang dilaksanakan oleh pihak Kementerian Persatuan Perancis Malaysia dan juga agensi-agensi yang terlibat dengan pembangunan franchise ini. Jadi dari segi skim pembiayaan ini, ianya terbuka kepada usahawan franchisor maupun franchisee lah, iaitu melalui agensi-agensi yang terlibat, misalnya Perbadanan Nasional Berhad, kemudian ada Credit Guarantee Corporation,
SME Bank dan sebagainya. Jadi setiap agensi yang menyalurkan skim pembiayaan ini mempunyai kaedah dan juga pendekatan masing-masing dalam usaha untuk memastikan bahawa pembiayaan yang disalurkan tu dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh bakal-bakal usahawan ataupun usahawan yang berpotensi untuk menerokai perniagaan ataupun industri franchise tersebut. Jadi ianya melibatkan dana-dana bantuan pembangunan franchise, skim pinjaman kecil franchise, pembangunan franchise tempatan dan seterusnya lah. Satu perkara yang pihak kementerian juga laksanakan adalah kita membuat ataupun menjalankan apa yang kita panggil sebagai franchise bay ataupun jelajah franchise. Jadi di sini kita memperkenalkan dengan lebih dekat perniagaan franchise itu kepada masyarakat, termasuklah mereka yang ingin terlibat dalam industri franchise ini, di mana di situ kita menyediakan lebih kurang dalam 10 hingga 14 franchisor, termasuklah yang menawarkan package mampu milik tadi itu untuk mereka berada di situ dan kita aturkan program berkenaan di bandar-bandar utamalah. Dengan sasaran untuk melahirkan franchisee yang berpotensi. Mereka mendengar sendiri, mereka boleh membuat pilihan di peringkat awal apa bidang yang sebenarnya menjadi minat dan tarikan kepada mereka untuk menceburi perniagaan franchise ini. Jadi kita telah pun laksanakan di peringkat awal di Kuala Lumpur dan bagaimanapun dalam keadaan sekarang ni kita terpaksa tangguhkan dahulu yang jelajah franchise bay ini, tapi insya-Allah apabila keadaan kembali reda dari segi isu peningkatan kes-kes ini, kita akan sambung semula. Kita bawakan produk franchise termasuk produk franchise mampu milik ini dan juga dengan franchisor mereka untuk pergi ataupun kita panggil sebagai outreach kepada macam masyarakat. Tadi Doktor jelaskan package mampu milik itu ikut kepada fleksibiliti usahawan atau ikut kepada potensi pasaran sektor atau bagaimana sebenarnya? Ya, dia bergantung kepada apa kemampuan ataupun pilihan kepada usahawan berkenaan dan juga sejauh mana mereka melihat bahawa package franchise pilihan mereka itu sesuai dengan mereka dan juga mempunyai potensi untuk mereka kembangkan, untuk mereka ceburi. Baik, jadi, macam Doktor jelaskan tadi, pembiayaan dari segi kewangan, ilmu itu KP dan HP dah sediakan, Prof. Tapi apa yang Prof lihat dari segi persekitaran MFA, persekitaran perniagaan franchise ini bagi mereka yang ingin mula menjadi usahawan franchise? Mungkin pandangan perkhidmatan kewangan, nak buat pinjaman, adakah jenama-jenama di bawah franchise ini dilihat sebagai satu perniagaan yang kukuh, senang kita nak dapat pinjaman, atau bagaimana? Perniagaan komersial mungkin Prof boleh bezakan. Soalan yang macam cepu mas lah ya, sebab semua bila nak bergiat dalam franchise ni akan pergi balik kepada kos ya. Betul. Tapi sebenarnya seperti yang kita katakan, perniagaan franchise ini amat berpotensi sebab dia proven business concept. Proven business concept maknanya apabila ia proven business concept baru ianya boleh difranchisekan, kan? Baru ianya boleh difranchisekan. Jadi kita melihat bahawa ini merupakan satu potensi yang baik kerana telah ada brand, telah ada standard operating procedure yang mantap ya. Jadi di MFA, Malaysian Franchise Association, memainkan peranan yang amat penting juga dalam membantu perkembangan industri franchise. Contohnya kalau
usahawan ataupun contohnya pengguna kita kita nak jadi usahawan, kita nak tahu sama ada kita ni sesuai tak jadi franchisee, sebab kita ni boleh committed atau tidak, kita akan ikut tak dari segi dia punya compliance sebab bila kita jadi franchisee ni maknanya kita kena ikut franchisor punya rules regulation, apa SOP yang ada. Itu satu, itu antara perkara yang boleh dibantu oleh persatuan. Dan juga sekiranya kita ni memang usahawan yang sedia ada produk, jadi kita nak tahu sama ada produk kita ni dah bersedia tak, ada potential tak untuk di-franchisekan. Jadi kerana persatuan telah berada di dalam industri selama lebih daripada 25 tahun bersama-sama dengan KPD dan HEP, boleh memberikan khidmat nasihat dan juga boleh connect dengan usahawan-usahawan franchise yang telah berjaya. Jadi ada banyak sebenarnya faedah, dan kita seperti yang dimaklumkan oleh doktor tadi, ekosistem perniagaan franchise di Malaysia ini sangat mantap, dan memang rakyat Malaysia, pengguna, bakal usahawan mesti mengambil peluang. Dan again, silalah ke Franchise International Malaysia ni, sebab kalau ada soalan berkaitan dengan pembiayaan seumpamanya, memang PNS pun ada buka booth kan, dan terus kepada franchisor tadi tu, sebab di situ pun ada harga-harga package, dan ada juga di kalangan franchisor yang boleh memberi khidmat nasihat berkaitan dengan pembiayaan juga. Jadi franchise ni memang dia special sebab dia boleh leverage on franchisor punya pengetahuan, dia akan membimbing, even boleh bagi khidmat nasihat berkaitan dengan lokasi yang sesuai. Dan yang kita tahu kerana franchise ni ada standardization dari segi bahan mentah, perkhidmatan, store konsep, jadi boleh leverage on economies of scale. Itu antara faedah-faedah dia. Azrul, di sana kira-kira jari, nak kira modal ke macam mana ni? Saya bukan kira modal, saya kira untung. Berapa saya boleh dapat kalau saya buka perniagaan berkonsepkan franchise ni. Baik, kalau kita tengok di sini Syira tuan-tuan dan puan yang berada di luar sana, kita buka virtual punya ni exhibition ni ataupun pameran ni, banyak kategorinya. Apa saja yang kita nak, apa saja yang kita minat, semuanya ada di sini. Tetapi ramai yang tertanya-tanya, Prof. Kan? Prof sebagai pengerusi pendidikan dan penyelidikan MFA, pastinya soalan ini dah selalu. Saya ni minat nak buka tadika, tapi saya bukan cikgu tadika. Saya ni minat nak buka bengkel, tapi saya tak ada background sebagai pomen ataupun sebagai mekanik. Jadi adakah pengalaman dan juga minat ini menjadi penghalang kepada mereka yang ingin menyertai franchise? Okey, daripada feedback yang kita dapat daripada franchisor minat tu sangat penting. Minat sangat penting. Maknanya kalau you hanya ada duit untuk invest tapi you kurang berminat, you hanya invest dan you tinggalkan perniagaan tu, maknanya you tak ada komitmen, itu most of the case adalah menyumbang kepada kegagalan. You are not having a very good management. You ada modal and then you invest and then you tak ambil peduli tentang perniagaan you, itu banyak feedback yang kita terima memang takkan berjaya. Jadi kena minat. Satu lagi tadi berkaitan dengan apa? Satu minat yang perlu ada. Minat. Satu lagi skill. Skill. Okey, inilah keistimewaan perniagaan franchise, sebab kita kata perniagaan franchise sebelum dia boleh difranchisekan kena ada SOP kan. Standard Operating Procedure yang mantap, ada manual. Jadi maknanya boleh digunakan oleh franchisee. Sebab kalau tak silap saya, macam Global Arts dia kata yang tak pandai melukis pun you boleh ajar sebab dia ada manual. Dia ada manual. Jadi itu kelebihan dia. Maknanya yang ada modal, berminat dan nak cepat masuk dalam perniagaan dan tak tahu nak brand apa, so boleh pergi melihat potensi perniagaan franchise, sebab jenama telah mendapat nama, business konsep telah proven. Jadi pendapat kita berdasarkan feedback daripada industri, minat kena ada, skill boleh bincang. Minat kena ada, skill boleh bincang. Itu, tapi bagaimanapun SOP tu perlu ada. Minat juga, kewangan pun kena ada, skill pun kena ada. Kalau anda nak tahu lebih lanjut, sebab kita akan kongsikan banyak lagi. Kita tahu, saya pun minat, Azrul pun minat. Kita tunggu supaya ini kita berehat.
Terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan kami di Bicara Pengguna. Pastikan anda terus mematuhi norma baru kita, SOP. Kalau nak keluar rumah, jangan lupa pelitup muka, jaga penjagaan sosial dan sebagainya. Dan kali ini, saya teruskan dengan carta pengguna di tempat yang pertama. Carta pengguna minggu ini di tempat yang pertama, pencemaran dikesan di Sungai Selangor, 4 loji rawatan air henti tugas. Berita harian. Loji rawatan air Sungai Selangor fasa 1, fasa 2, fasa 3 dan rantupannya terpaksa dihenti tugas berikutan pencemaran sumber air mentah dikesan di Sungai Selangor pada jam 2 pagi tadi. Itu dia. Lajunya saya cakap, begitulah lajunya komited ataupun lajunya semangat saya nak mengetahui pasal franchise ni lagi. Sebab Syira ya, kadang-kadang kita nak buka perniagaan tapi kita tak ada ilmu, kita tak tahu nanti untung ke, rugi ke. Tapi dengan franchise ni nampaknya tiada lagi kegagalan setakat ni. Betul. Tapi kita nak tahu ada ilmu ke apa, potensi perniagaan pasaran tu kita kena tahu. Kita tak tahu kita nak buka, minat kita nak buka dari segi sektor fashion. Tapi sebenarnya dalam kawasan yang kita nak buka cawangan itu, pasarannya bukan ke arah fashion, ke arah mungkin F&B. Mungkin itu boleh dijelaskan dari Captain Shipping atau FAM. Macam mana? Ya, sebenarnya apabila kita ataupun bakal usahawan ingin menceburi perniagaan franchise ini, jadi seperti mana yang saya dan juga Prof katakan tadi itu, memang tersedia banyak baik di peringkat kementerian ataupun persatuan franchise ataupun agensi yang menawarkan latihan, bimbingan dan juga dari segi pemadanan perniagaan serta dari aspek seperti mana yang disentuh tadi itu untuk melihat potensi satu-satu perniagaan berdasarkan kepada lokasi dan juga demand atau permintaan. Jadi itu adalah antara perkara-perkara yang terkandung dalam pakej-pakej latihan dan juga bimbingan serta sesi konsultasi yang ditawarkan, sama ada menerusi latihan-latihan oleh yang dianjurkan oleh peringkat kementerian dan juga oleh Persatuan Franchise Malaysia. Dan pada masa yang sama juga ianya juga boleh dibincangkan antara bakal-bakal franchisee atau bakal usahawan yang ingin melibatkan atau menceburkan, ingin mengambil satu-satu package daripada franchisor dengan bakal-bakal franchisor lah. Jadi di situ untuk membuat satu-satu keputusan berhubung dengan perniagaan, perkara ini bukan terus dilakukan begitu saja, tetapi menerusi latihan, analisis dan juga perkiraan yang betul-betul teliti berdasarkan kepada pandangan nasihat dan sebagainya. Saya tambah ya, macam Malaysia Franchise Association juga ada menyediakan analisis market analysis. Negara-negara yang berpotensi untuk penetrate by our franchisor. Jadi contohnya again bila kita ni tak tahu produk apa, market apa, jadi rujuk semula kepada inilah keistimewaan perniagaan franchise, sebab boleh rujuk kepada franchisor yang amat berpengalaman. Bukan hanya lokasi, macam contohnya setengah store tu dia tidak sesuai stand alone, dia sesuai di dalam shopping complex, shopping mall ya, to that detail. Dan ada contohnya franchise early childhood education berpotensi untuk dikembangkan di luar negara, especially dalam negara Asia Pasifik, Asia lah. Jadi itu merupakan satu peluang yang amat bagus lah. Dan bukan setakat berkaitan dengan market penetration tadi, juga latihan berkaitan dengan legal aspect. Sebab relationship between franchisor and franchisee compliance ni sangat penting, kena faham dari segi produk, IP semua. Jadi latihan berkaitan dengan legal aspect pun disediakan juga oleh
MFA dan KPDNHP. Baik, FIM ni lah lagi berapa hari pun nak sudahkan. Jadi perancangan KPDNHP selepas atau mungkin selain daripada FIM 2020 ini, apa perancangan program bagi menarik minat usahawan dalam bidang franchise? Ya. FIM ataupun persidangan franchise antarabangsa Malaysia ini adalah satu daripada aktiviti yang telah pun kita laksanakan, iaitu di bawah kalender program-program franchise expansion. Jadi tadi Prof dah sentuh sedikit tentang perluasan industri franchise daripada jenama tempatan ke luar negara. Jadi pada masa sekarang ini kita juga telah pun menyusun misi-misi perniagaan franchise, tapi dalam bentuk digital lah, untuk membawa jenama franchise tempatan seperti mana yang mengambil bahagian dalam FIM 2020 ni untuk mengambil bahagian dalam Expo Digital di Timur Tengah. Kita tahu bahawa banyak jenama tempatan kita ni yang mendapat permintaan yang begitu menggalakkan di negara-negara di Timur Tengah, kerana franchise jenama tempatan kita ni banyak yang mempunyai syariah compliance ataupun pematuhan halal. Jadi itu adalah merupakan antara produk tempatan, kekuatan kita yang kita boleh pergi ke pasaran di Timur Tengah. Kemudian di Jepun, Korea Selatan dan juga Afrika Tengah lah. Ini antara perkara yang dalam perancangan kementerian. Baik, kita berbaki beberapa minit ni. Kalau maklumat nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan perniagaan franchise, mungkin Prof boleh jelaskan di mana maklumat boleh kita lihat? Pergi ke laman web Persatuan Franchise Malaysia. Boleh je Google Malaysia Franchise Association, pergi ke laman web KPDNHP, dan tapi untuk sehingga 21 ni yang terbaik adalah ke kita punya exhibition ni, vfim.mfa.org.my. Mesti tak boleh lepaskan peluang ni, kena pergi. Betul. Azrul, kita dah boleh start kira-kira dah ni. Betul. Dan juga inilah peluangnya, Syira. Orang cakap kalau nak pergi ke pameran pakai camp card saja pun boleh. Sebab duduk di rumah saja, sebab semuanya secara virtual. Jadi ingat, Google search FIM 2020, maka anda akan terus ke virtual room kita ataupun virtual room FIM 2020 Syira. Pakai camp card, Syira. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Alauddin Sidal, Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHP, dan bersama juga terima kasih Prof Dr. Azmawani Abdul Rahman, Pengerusi Pendidikan dan Penyelidikan Persatuan Franchise Malaysia MFA. Saya baca dalam laju ni sebab saya nak kira. Oh, nak kira untung. Simpanan saya lagi. Countdown. Baik, itu saja. Kita berjumpa lagi minggu depan dengan isu yang lain pula. Jadi terima kasih kepada anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.